Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Madani. Berita penuh dipetik dari Malaysia kini. Bertajuk, betulkah kegagalan wawasan 2020 kerana Abdullah dan Najib? Malaysia telah ditadbir oleh 3 orang dalam 30 tahun di antara 1991 sehingga 2020. Untuk memenuhi matlamat wawasan 2020, Dr. Mahathir Mohamad 1991 sehingga September 2003. Abdul Ahmad Badawi September 2003 hingga April 2009. Najib Razak April 2009 hingga Mei 2018. Dan Dr. Mahathir sekali lagi dari Mei 2018 hingga Februari 2020. Mahathir mempersalahkan Abdullah dan Najib atas kegagalan wawasan 2020 dengan Malaysia kini menjadi lebih korup, tidak bersatu padu dan berpolarisasi dengan isu perkauman dan keagamaan berbanding dengan semasa wawasan 2020 dilancarkan pada tahun 1991. Adakah Mahathir tepat dalam mendakwa Abdullah dan Najib bertanggungjawab atau menjadi punca di atas kegagalan wawasan 2020? Tindakan Dr. Mahathir Mohamad mempersalahkan Abdullah dan Najib telah menguatkan lagi hujah saya bahawa sidang Dewan Rakyat perlu dilanjutkan selama 2 hari lagi untuk membahas mengapa wawasan 2020 gagal. Perbahasan harus tertumpu membincangkan mengapa Malaysia kini menjadi lebih korup, tidak bersatu padu dan terpolarisasi dengan isu perkauman dan keagamaan berbanding dengan semasa wawasan 2020 dilancarkan pada tahun 1991. Ketiga-tiga bekas Perdana Menteri ini patut dijemput untuk membentangkan kertas kepada Dewan Rakyat sebelum perbahasan mengenai mengapa wawasan 2020 gagal berlangsung. Ini supaya para ahli-ahli parlimen boleh mendapatkan pandangan sendiri terus daripada Perdana Menteri Malaysia yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Penting untuk negara kita mencari punca kegagalan itu yang menyaksikan negara kini menjadi lebih korup, tidak bersatu padu dan berpolarisasi dengan isu perkauman dan keagamaan berbanding dengan semasa wawasan 2020 itu dilancarkan pada 1991. Dengan kadar dan hasil usaha pembinaan negara bangsa sebegini dalam 30 tahun, dari 1991 hingga 2020, Malaysia bakal menjadi sebuah negara gagal, berpecah belah dan kleptokratik dalam 3 dekad yang akan datang. Sekiranya kita tidak mahu melihat Malaysia menjadi sebuah negara gagal, berpecah belah dan berkleptokratik semasa kita menandakan ulang tahun ke-100 tahun negara pada tahun 2057, maka kita perlu bermuhasabah dan menyiasat mengapa wawasan 2020 dan 9 cabaran strategik gagal dicapai setakat ini. Adakah Mahathir tepat dalam mendakwa Abdullah dan Najib telah mengkhianati pencapaian wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya, atau benih-benih kegagalan sebenarnya telah disemai oleh Mahathir sendiri semasa pemerintahan 22 tahunnya itu, walaupun peningkatan rasuah, salah guna kuasa dan polarisasi perkauman dan keagamaan meningkat lebih banyak dalam tahun-tahun selepasnya, terutamanya semasa pemerintahan Najib. Dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI, Transparency International TI yang diterbitkan pada 1995, Malaysia di tangga ke-23 dari 41 negara yang ditinjau. Menjelang 2003, Malaysia telah
tergelincir berada di tempat ke-37 dari 133 negara. Manakala China, India, dan Indonesia meningkatkan markah mereka dan berada masing-masing di tempat 65, 83, dan 122. Kemerosotan dalam tahun-tahun pemerintahan Abdullah dan Najib lebih ketara. Dalam TI CPI 2009, Malaysia mencatatkan kejatuhan markah dan kedudukan di tangga ke-56 daripada 180 buah negara. Manakala China, India, dan Indonesia masing-masing mencatat peningkatan markah dan kedudukan di tangga ke-79, 84, dan 111. Dalam tahun terakhir pentadbiran Najib dengan pengaruh kuat akibat skandal 1MDB, Malaysia terjerumus lagi dalam TI CPI 2017 dan menduduki tangga ke-62 daripada 180 buah negara, manakala China dan Indonesia terus mencatat penambahbaikan masing-masing berada di tempat 77, 81, dan 96. Bolehkah Malaysia kembali semula kepada prinsip asal pembinaan negara bangsa seperti yang diterapkan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan negara, termasuk 4 presiden terawal UMNO, ke dalam pelembagaan, persekutuan, dan rukun negara? Menghentikan kemerosotan negara dan membalikan potensi kita sebagai sebuah negara hebat, bertaraf dunia, dan bukan menjadi sebuah negara gagal, berpecah belah, dan kleptokratik. Persoalan yang paling penting sekarang adalah sama ada Mahathir masih percaya dengan wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya sebagai prinsip asas pembinaan negara. Adakah Mahathir masih percaya dengan wawasan 2020 dan 9 cabaran strategik ini? Lim Kiat Siang adalah seorang veteran DAP. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini.